Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam sesi refleksi 30 juzuk. Kita masuk ke juzuk yang seterusnya iaitu juzuk 3. Juzuk 3 ini ada surah Al-Baqarah dan juga ada surah Ali Imran. Kita akan memulai juzuk 3 dengan satu ayat yang sangat terkenal iaitu ayat kursi. Antara salah satu kehebatan dan juga keindahan ayat kursi adalah ia terletak pada muka surat pertama dalam juzuk 3. Seolah-olah Allah nak bagi tahu. Kalau kita tengok juzuk kedua, kita akan dapat macam-macam liku dan juga perjalanan hidup kita. We can never change things. Kita tak boleh nak ubah benda. Tapi Allah bagi dalam juzuk 3, hifzuhuma. Allah akan jaga kita dalam juzuk 3. Jaminannya ayat kursi. Ayat kursi kita akan belajar tentang apa? Tambah. Kita belajar tentang a total direction, a total focus, or a total journey kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah mulakan ayat kursi dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Stop fikir benda-benda yang mengganggu kita. Stop fikir benda-benda yang membuatkan kita punya perjalanan dengan Tuhan ni terkacau, terganggu, tercampur dengan macam lain. Ada sebab kenapa Allah pisahkan kita dengan semua hal yang lain. Allah minta kita fokus Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa kita kena fokus kat Tuhan? Kenapa kita kena totally direct diri kita dekat Tuhan? Allah bagi sebab. Satu, kerana Allah akan menghidupkan apa yang telah pun mati dalam diri kita. Kalau yang mati itu adalah harapan, Allah akan hidupkan harapan tersebut. Kalau yang mati itu adalah emosi, Allah akan hidupkan kembali emosi itu. Kalau yang mati itu adalah kepercayaan kita, Allah akan hidupkan balik kepercayaan itu. Sebab yang pertama, kenapa kita kena balik kepada Tuhan secara total, adalah kerana Allah itu wal hayyu. Kemudian yang kedua, okey, takut nak balik kepada Tuhan, takut nak settlekan semua masalah ni, banyak lagi urusan-urusan yang tak selesai. Allah kata Al-Qayyum. Al-Qayyum ni maksudnya Tuhan yang maha berdiri, dan dalam masa yang sama Al-Qayyum juga membawa maksud Tuhan yang menguruskan hal-hal yang kecil. Al-Qayyum huwallazi huwal hayyul qayyum. Kemudian yang paling menarik saya nak cerita dekat tuan-tuan ni kan. Yang paling menarik adalah ayat kursi juga mempunyai ring structure ataupun lingkaran makna yang tersendiri. Kalau kita perasan dalam juzuk nombor 3. Kejap saya buka dalam juzuk nombor 3. Contohnya bila Allah kata Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, last sekali wa huwal aliyyul azim. Tuhan yang maha hidup adalah Tuhan yang maha tinggi. Kerana Allah yang menghidupkan adalah Allah yang akan meninggikan kita. Tuhan yang maha mentadbir, Tuhan yang maha berdiri adalah Tuhan yang maha besar. Maka huwal hayyul qayyum wa huwal aliyyul azim. Last sekali ayat kursi. Kemudian Allah kata la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lepas tu apa yang Allah sebut sebelum kita habis ayat kursi, la ya'uduhu hifdzuhuma. Aku tidak akan pernah membiarkan kedua-duanya tak dijaga oleh aku. Allah buktikan ia dengan kata apa? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tak tidur. Allah akan terus menjaga diri kita. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lepas tu Allah kata dalam sebelum ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ard. Nampak tak? Ada keterikatan makna. Allah cakap tentang samawati wa ma fil ard pada peringkat awal tadi. Allah sebut wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard pada peringkat hujung ayat kursi. Itulah yang saya sebut sebagai lingkaran makna. Ia mengaitkan antara satu sama lain. Yang dekat tengah-tengahnya Allah kata apa? Allah kata ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di depan kamu dan apa yang ada di belakang kamu. Apa yang di depan kita? Di depan kita adalah di depan kita, yang di depan tadi apa? Yang di depan tu maksudnya benda yang akan datang. Yang di belakang tu apa? Yang di belakang tu benda yang telah berlalu. Kalau kita tengok balik ayat ni berada di tengah-tengah dekat ayat kursi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di sebelum. Maksudnya sebelum ayat ni Allah dah tahu. Apa yang selepas ayat ni pun Allah dah tahu. Ma baina aydihim sebelum ayat ni, wa ma khalfahum selepas ayat ni. Ayat ni berada di tengah-tengah. Seolah-olah menjadi pengimbang antara ayat sebelum ini dan juga ayat selepas itu. Itulah kehebatan ayat kursi. Sama dengan ring structure yang ada dekat dalam surah Al-Baqarah. Dan saya temui lagi satu ring structure ni, nanti kita akan kupas insya-Allah dalam surah Al-Kahfi insya-Allah. Kemudian kita belajar lagi tentang juzuk 3 ni, kita akan belajar lagi tentang surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni luar biasa. Surah Ali Imran ni surah yang satu-satunya surah yang diberikan nama di atas nama keturunan ataupun ahli keluarga. Mesejnya apa? Setelah kita belajar daripada juzuk 1 tentang hamba,
Kita belajar menjadi seorang hamba yang secara individualnya kita kena belajar menyerah. Bila kita belajar sebagai seorang manusia dekat juzuk 2, kita belajar daripada Nabi Adam, kita belajar daripada Nabi Musa, dan kita belajar daripada Nabi Ibrahim. But now, what should we do? Kita nak kena buat apa ni? Maka kita kena belajar menjadi orang yang memberi kepada orang lain. Maka juzuk 3 adalah juzuk yang mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab. Sebab itulah kita kena perhatikan keluarga kita. Kenapa kita kena perhatikan keluarga kita? Kerana kita tak boleh nak pilih siapa jadi ahli keluarga kita. Kita hanya boleh terima dan bekerja semampu yang mungkin. Ali Imran adalah keluarga Imran. Dan dalam juzuk 3 ni kita akan belajar banyak tentang Nabi Isa, tentang Maryam dan tentang cerita-cerita yang berkaitan kekeluargaan. Dan juzuk 3 juga akan memaparkan kepada kita tentang hukum, tentang sunnah berkeluarga, bagaimanakah kita nak kena deal, bagaimanakah siapakah yang kita kena utamakan. Ahli keluarga kita, walaupun mereka tu orang yang akan menyakiti kita, orang yang akan membuatkan kita rasa stresnya hidup macam ni, asyik tak kena je semua benda. At the end of the day, they are our trial. Mereka adalah ujian kita dan mereka adalah tempat lembah untuk kita berbakti dan juga untuk kita menjadi hamba yang free. So juzuk 3 is all about dealing with something that we cannot control. Juzuk 3 adalah tentang kita berurusan dengan sesuatu yang kita tak boleh nak kawal. We need to keep giving. We need to keep giving even though we don't get anything in return as valuable as what we give. Kita kena sentiasa memberi walaupun kita tak mendapat sebernilai itu balasan daripada orang yang kita beri. Dan dalam juzuk ini juga kita akan belajar tentang perang. Sebab apa? Sebab perang adalah about giving everything without any guarantee that you will get back. You will get it back. Memberi semuanya tanpa ada jaminan yang kita akan mendapatkan ia semula. So, ia adalah tentang pengorbanan. Ia adalah tentang you dah faham tentang hamba, you dah menyerah. Sepatutnya you boleh berkorban. Sepatutnya you boleh bertanggungjawab dengan sangat-sangat penting, dengan sangat-sangat bermakna, dengan sangat-sangat function dekat dalam juzuk 3 ni. You dah faham pasal Nabi Adam. You dah tahu macam mana Nabi Adam buat yang terbaik untuk akhirnya menjadi Nabi yang mengakui kesilapannya. Dia kemudian follow apa saja Allah cakap, follow, teruskan. Dan sepatutnya you kena faham. You mampu untuk memberi yang terbaik kepada orang yang memerlukan bantuan you. You dah belajar daripada Nabi Musa. Banyak sebab Nabi Musa boleh melarikan diri daripada ujian dan juga tugasannya untuk membantu Bani Israel. At the end of the day, Allah tetap biarkan Nabi Musa bantu. Allah bantu, tapi dalam masa yang sama Nabi Musa tak larikan dirinya. So you kena faham, juzuk 3 adalah juzuk untuk apply. You dah faham daripada Nabi Musa tentang kamu buat yang terbaik, tetaplah orang itu takkan berubah pun. Kamu buat macam mana pun, orang tu tetaplah Bani Israel, tetaplah yang takkan berubah. Kamu bagi macam-macam depan mata mereka, tunjuklah laut terbelah ke, segala bentuk wahyu depan mata mereka, segala bentuk mukjizat depan mata mereka. They never change. Mereka tak berubah. Maka janganlah kamu expect sangat keluarga kamu berubah dengan cara yang kamu nak. Family kamu berubah dengan cara yang kamu nak. Saudara kamu berubah dengan cara yang kamu nak. Segala tanggungjawab yang kamu kena buat, kamu takkan mampu nak mengubah orang sangat dan jangan expect terlebih sangat. You just need to keep giving. Kamu harus terus memberi. Kerana hanya dengan memberilah kamu belajar menjadi hamba yang meimbangi di antara satu, hamba yang menyerah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, hamba yang faham bahawa dia hanyalah sekadar manusia yang terbatas. Manusia yang berusaha untuk melakukan yang terbaik di atas kemampuannya. Ali Imran adalah tentang keluarga, tentang memilih orang yang terdekat untuk kita bangunkan sama-sama. Jangan menjangkaui hal yang jauh sehingga menggugurkan hal yang dekat, sehingga melepaskan hal yang dekat. Jaga circle yang terdekat, manailah ia sebaik yang mungkin, insya-Allah. Dan last sekali kita akan belajar daripada juzuk 3 adalah tentang, sebelum kita masuk ke juzuk 4, ayat yang last sekali kita akan belajar adalah tentang bagaimanakah orang-orang yang keep denying wahyu Allah Ta'ala, orang-orang yang terus menafikan wahyu Allah SWT. Allah akan hukumkan mereka dan Allah akan cakap mereka akan mati dalam kekafiran. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Mereka, orang-orang yang kafir itu, mereka akan mati dalam kekafiran. Kemudian Allah kata falan yuqbal, mereka tidak akan diterima tebusan min ahadihim, daripada seseorang di antara mereka walaupun mereka hendak menebus diri dengannya. Emas sepenuh bumi, walaupun mereka ada emas mil'ul ard, mereka ada emas sepenuh bumi, mereka nak menebus diri, Allah tidak akan terima. Kerana apa? Kerana mereka adalah ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasir. Mereka bukanlah orang-orang yang menolong orang lain.
wa ma hum wa ma lahum min nasirin. Mereka bukanlah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh pertolongan daripada orang lain. Wa ma lahum minan nasirin. Mereka tidak mendapat pertolongan daripada orang lain. Dan kemudian bila kita masuk pada, nanti kita akan masuk juzuk 4, kita akan faham bahawa kalaupun kita ada banyak macam mana sekalipun yang kita nak bagi untuk tebus balik segala yang kita tak sempat nak buat, segala tanggungjawab yang kita tak sempat nak buat sebagai orang beriman. Allah kata at the end of the day, kalau kamu terlambat sangat, Allah tak terima walaupun kamu nak tukar dengan emas satu bumi. Tak terima, tak ada makna sebab kamu tak akan ditolong, kamu hanya akan mendapat azab. So, sometimes space dan juga time untuk kita contribute the best tu is very 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 limited. We need to do it at that limited time and space. Kadang-kadang family kita hanya 3 orang je. Kita duk abaikan, tiba-tiba kita tak sempat nak memberi. Maka kita akan terlepas. Kadang-kadang banyak benda yang kita tak sempat nak buat kerana kita asyik kejar yang jauh. Kita lupa memanai yang dekat. Padahal Allah hanya bagi kita sekadar kita termampu je. Kadang-kadang Allah tak bagi anak yang ramai sebab kita hanya mampu menguruskan anak yang seorang dua orang tu. Maka maknailah yang dengan cara yang terbaik sebelum segalanya terlambat, insya-Allah. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.